Siapa yang mengharapkan daripada manusia, dia akan rasa kecewa. Dia mengharapkan suami dia romantik, sweet dengan dia, tapi suaminya tak ubah, umpama batu dan kayu keras. Dia tak ada macam dalam drama swasta tu, dalam drama pukul 7. You tak ingat kat I ke? You apa? Kan? Benda tu tak ada. Tapi suami macam mana? Dah makan belum? Nak makan? Belum? Nak makan apa-apa tak? Nak makan apa cakap lah, pergi beli. Itu lebih baik daripada orang sweet tapi tak keluar duit, menyusahkan aja. Sayang, I rindu kat you, dapat duit, lagi tak guna jantan. Lagi baik daripada suami yang ni, walaupun dia tak cakap, tak zahirkan, tapi perbuatan dia nak sediakan sesuatu. Nak apa? Nasi goreng. Nasi goreng je. Nasi goreng jantan ke betina? Nasi goreng jantan macam mana? Ada telur. Oh, ada telur. Paling tidak dia belikan sesuatu, paling tidak dia bungkus nasi goreng dan char kway teow kering. Contoh. Ini tak kan, romantik aja lebih, tapi tanggungjawab tak jalan. Contoh. Jadi mana kata ikhlas ni bukannya mengharap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Haji Kelana bin Lias, Pengawas Takbir Agama Jabatan Agama Islam Negeri Sabah Keningau. Bahagia Tuan Azhar Tan Sri RM Jasni, Penasihat Program Festival Tamadun Islam Keningau. Barisan Jawatankuasa penganjur, tenaga-tenaga penggerak, penaja-penaja, seterusnya juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang sangat meriah. Saya tak sangka orang Keningau tunggu saya sampai macam ni. Saya tak sangka orang Keningau ramai betul yang datang. Saya datang dari Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Pada malam ini suasananya sangat luar biasa. Kalau tengok kira-kiranya malam ni tak kurang 30,000 orang yang datang. Saya kira termasuk dekat jalan raya, jalan utama yang lalu lalang semua saya kira juga. Jadi ramai betul. Terima kasih banyak. Tetapi yang paling bertuah adalah yang duduk di bawah yang depan ni. Sebab dialah yang paling dekat sekali dengan saya. Jadi siapa yang rasa-rasa yang ada harapan nak bergambar dengan saya, turunlah ke bawah. Kan apa pun pada malam ini bicara ilmu. Bak kata Nabi sebut apa? Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan untuk makluman semua, saya difahamkan malam ini ada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam pun hadir. Terima kasih banyak. Saya tak sangka pengaruh daripada media sosial menyebabkan yang bukan Islam pun hadir. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak kepada penganjur. Tuan penganjur tadi pun dia macam-macam lah. Dia kata halangan dia, macam-macam cubaan yang berlaku. Malahan dia cukup risau hari ni, tak makan, tak minum sebab apa, penceramah tak sampai-sampai lagi. Sedangkan saya dah sampai petang tadi, awal lagi saya dah sampai. Saya dah menjamah hidangan yang istimewa di Keningau. Dan tadi pun saya sempat singgah di rumah Tuan Haji, saudara, jumpa dengan saudara mara Tuan Haji Kelana tadi. Alhamdulillah meriah sekali. Dan saya siap minta bungkus kuih donat tadi. Terima kasih banyak.
Kan? Hari ini tuan-tuan dan muslimin, tajuk yang dah diberikan kekeluargaan, kukuh dan erat, akhirat berkat. Jadi bila sebut tentang kekeluargaan, kan tak boleh tidak. Kita tidak boleh hidup sendiri dalam dunia ini. Kita tak boleh hidup sendiri, tetapi kita memerlukan orang lain. Orang yang tak ada keluarga pun sanggup cari keluarga. Orang yang belum berkeluarga nak berkeluarga, nak membina keluarga. Ada orang yang dah ada keluarga, membina keluarga lagi, ada juga. Kan, yang faham-faham, tak faham sudah. Ada orang tu pula dia tak ada keluarga, dia sanggup mencari keluarga angkat. Macam-macam. Sebab apa? Sebab keluarga ini penting. Bak kata pepatah Cina, woman to see each other. Kita semua adalah sekeluarga. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada keluarga, kita perlukan keluarga. Sebab kita hidup ni tidak ada orang boleh hidup sendiri. Semua perlukan isteri, isteri perlukan suami, perlukan anak-anak, perlukan keluarga, perlukan mak ayah. Semua perlukan apa yang disebut sebagai dalam bahasa orang Keningau sebut. Apa bahasa orang Keningau sebut? Orang Keningau sebut support system. Sistem sokongan. Saling sokong menyokong antara satu dengan yang lain. Jadi dari segi tajuk kukuh dan erat akhirat berkat. Apa maksud kukuh? Kuat, tegap buatannya, binaannya, bukan bangunan empangan, tahan, tidak mudah runtuh. Erat pula maksudnya kemas, ketat, kuat-kuat, tidak longgar, genggaman, solid, padu. Akhirat pula merupakan hari manusia akan diadili, diberikan pembalasan yang sewajar dengan perbuatan mereka. Hidup dalam agama Islam, hari akhirat merupakan waktu berlaku selepas berlakunya hari kiamat. Itu sebabnya malaikat Jibril bagi tahu 3 perkara kepada Nabi kita untuk sampaikan kepada kita semua. Apa dia? Yang pertama, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Mati itu pasti. Siapa yang nak mati, mati. Tak nak mati pun mati. Takut mati, mati. Berani mati pun confirm mati. Cuma cepat lambat belum tahu lagi. Tetap akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu, sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Manakala perkataan berkat atau barakah adalah perkataan berasal pada bahasa Arab, Ibnu Manzur dan kitab kamu Lisanul Arab mendefinisikan barakah berkat dengan maksud az-ziyadah, yang bermaksud bertambah. Jadi makna kata berkat ni walaupun sedikit tapi bertambah, bertambah dan bertambah. Contohnya pada malam ini, sikit aja Tuhan bagi sikit aja, iaitu sedikit kekuatan, kita dapat melangkah datang ke stadium kompleks sukan Keningau. Tapi yang tak disangka-sangka, rupa-rupanya dapat tengok Samsul Debat dekat-dekat. Kan? Tadi ada orang dah hantar dah status dekat dalam media sosial dia. Alhamdulillah, dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Saya tak tahu lah kalau tengok belakang macam mana. Tengok depan-depan macam mana. Tadi ada yang dah menjerit dekat bawah tu. Saya pun dah risau, aku ni nak ceramah ke buat konsert? Saya risau dah tadi. Tapi Alhamdulillah, kita pun dah disajikan dengan persembahan nasyid yang sangat padu tadi. Jadi semuanya menjuruskan kepada ketenangan, kerohanian, kedamaian dan sebagainya. Jadi apakah kepentingannya? Kepentingannya dalam mewujudkan perasaan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Apa kepentingannya? Kepentingannya kita ada keluarga adalah pertamanya untuk melahirkan generasi muda yang berketerampilan. Tak ada siapa yang kahwin yang tak nak anak. Semua orang kahwin nak membina generasi yang baru. Kan? Ada orang tu rezeki dia, tapi janganlah kecewa. Siapa yang dah lama kahwin tapi belum ada anak, jangan kecewa. Sabar. Rezekinya akan tiba. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki lain. Bagi rezeki lain dulu. Yakin. Jangan lupa doa kepada Allah Ta'ala. Kan? Ada orang rezekinya anak ramai, rajin dia beranak. Kan? Bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Ada orang macam tu, rajin, kejap-kejap beranak, kejap-kejap beranak. Muka dia je kat hospital tiap-tiap tahun. Dia je buat kad merah, muka merah tu. Kan? Ada rezeki Tuhan bagi dekat dia. Ada orang rezeki anak tak ramai, anak 2 orang tapi sihat, pandai, cerdik. Ada orang tu pula rezekinya tak kahwin pun, tak dapat kahwin, tapi Tuhan bagi dia rezeki
untuk menjaga kedua ibu bapanya sampai ke akhirnya. Itu sebab kena percaya dengan rezeki yang Allah bagi dekat kita. Saya pun tak sangka-sangka malam ni saya boleh sampai ke Keningau. Tak sangka. Allah izinkan saya datang ke Sabah sekali lagi. Untuk makluman semua, saya tak berehat lagi lah nak ikutkan. Saya balik daripada umrah baru ni, kemudian saya pergi ke Indonesia, balik ke Indonesia terus datang kemari ke Sabah. Habis sampai Sabah ni ke Sarawak pula. Kan? Macam itulah seterusnya. Kan? Dan terima kasih. Dan malam ni dia memang penat. Perjalanan tadi berzikir dengan jalan ni tu. Berzikir tu Allah zikir tu. Tapi bila sampai tengok suasana stadium yang cukup ramai pada malam ni, terubat perasaan penat saya. Terima kasih banyak atas sokongan orang-orang Keningau. Dan saya difahamkan tadi, penganjur dah bincangkan saya, dia nak lock tarikh bulan 12 tahun depan, iaitu buat program dua Syamsul Debat dan Syamsul Gau-Gau. Dan kalau satu Syamsul lagi setuju, dia akan jadi 3 Syamsul. Itu tuan-tuan jawab kat sini. Ya, jadi mudah-mudahan nak ke program tu. Okay, kalau nak nanti kita kena tutup keliling ni. Semua orang kena penuh, lebih ramai lagi. Kan? Dan begitu juga kalau kita tengok mengelakkan berlakunya masalah sosial. Kenapa? Pengukuhan nak mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam bab mengukuhkan keluarga ni 5 perkara tak boleh elak, tuan-tuan. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama yang kena ada dalam keluarga apa dia? Sabar. Apa dia? Sabar. Kena sabar banyak-banyak. Perangai orang perempuan kena sabar. Orang perempuan kena sabar dengan perangai orang lelaki. Kena sabar dengan perangai ipaduai. Kena sabar dengan mak ayah. Kena sabar dengan ibu dan ayah mertua. Itu kehidupan. Kan? Mana ada manusia yang sempurna dalam dunia ni? Ada ke yang sempurna? Tak ada. Syamsul Debat pun tak sempurna. Tadi jalan tadi saya dengar orang mengumpat saya. Tingginya. Kan? Saya tahu. Saya dengar orang mengumpat. Bukan nanti perlahan mengumpat. Tingginya. Tengok dekat-dekat. Ya Allah, dalam TV nampak tua. Kurang ajar tu. Itu pun saya maafkan. Saya tak sempurna. Kan? Saya pun tadi bila tengok ramai tu, alhamdulillah. Itu sebabnya kita jangan menuntut kesempurnaan itu. Sabar. Tentu ada kekurangan. Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isi. Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Maka kalau kita pilih untuk melihat keburukan seseorang, tentu kita akan jumpa. Jadi daripada kita melihat keburukan, carilah kebaikan. Nabi pun pesan, kalau ada sesuatu perbuatan pasangan kamu, isteri kamu, suami kamu yang menjelekkan kamu, menyebabkan kamu tidak suka kepadanya, maka fikirkanlah lebih banyak lagi kebaikan yang ada padanya untuk kamu ingatkan, untuk kamu fikirkan. Kalau kita cari yang buruk, tentu jumpa. Tentu cari kebaikan, tentu jumpa. Jadi pilih, nak tengok kebaikan atau tengok keburukan. Itu pertama, sabar. Kedua, yang kena ada dalam rumah tangga, dalam keluarga ni kena ada perasaan syukur. Syukur seronok ada keluarga. Syukur sebab ada anak. Syukur sebab ada suami. Orang lain ada suami, orang tak ada suami, aku ada suami. Syukur ada isteri. Orang ni tak ada isteri, aku ada isteri. Syukur ada anak. Tak adalah ramai sangat dalam 12 orang macam tu. Syukurlah ada anak. Yang seorang ni syukurlah walaupun ada seorang anak. Syukurlah sebab Allah kurniakan rezeki. Ada orang tu belum ada anak. Syukurlah belum ada anak. Boleh kita berjalan-jalan tengok wayang sama-sama. Contoh kan? Jadi makna kata semua nikmat yang Tuhan bagi perlu kita syukuri. Apa yang Nabi pesan, Nabi Muhammad SAW pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Apa maksud hikmah? Contohnya, kita lihat tadi siang hujan tak? Hujan. Disebabkan tu hikmahnya apa? Malam ni sejuk. Ya, sejuk. Saya tadi alhamdulillah duduk dekat satu tempat. Saya bertungkus lumus menahan kepanasan.
Tetapi rupanya Tuhan nak bagi kesejukan udara di luar. Apa dapat kita sejuk hari ni? Kan? Dapat sejuk malam ni. Jadi kalau ikut standard sejuk macam ni dan tengok prestasi yang mendengar, insya-Allah saya akan habiskan ceramah ni sebelum pukul 12 malam. Jangan risau. Boy, tepuk suka kau ya. Sedaplah duduknya tu. Ni berdiri lama ni kan. Tak adalah. Tapi betul. Mana kata percaya pada hikmah. Contohlah kan, nampak gambar Syamsul Debat macam ni. Pelaburan patuh syariah gitu. Kita pun masuk, kena tipu. Mana ada Syamsul Debat ni mengelolakan pelaburan-pelaburan ni, tak ada. Jangan percaya. Dia letak muka je, kita pun masuklah 5,000, 10,000. Kena tipu. Pada kita benda ni benda tak baik, betul. Tapi ada kebaikannya tak? Hikmahnya ada. Rupanya baru kita tahu bila kita dah kena tipu, lain kali kita takkan kena tipu lagi satu. Kedua, bila dah kena tipu, baru kita tahu siapa kawan-kawan kita yang akan datang bantu kita bila kita susah. Nampak? Jadi makna kata sentiasa percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Kau percaya pada hikmah. Yang keempat, yang kena ada adalah redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Jangan risau, penceramah kalau tanya dia akan jawab balik semula. Mana audien takkan menjawab. Masa kalau tanya audien tiba-tiba akan jadi koma, tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak berfungsi, tiba-tiba macam tu aja kan. Jadi apa maksud redha? Apa beza redha dan ikhlas? Redha menerima setiap ujian yang datang kepada kita tu dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah menerima dengan hati yang sakit. Terima memang dia terima, tapi dia terima dengan hati yang sakit. Dia terima dengan hati yang tak puas hati. Itu pasrah. Jadi kita nak redha. Dan yang kelima yang kena ada adalah ikhlas. Wah, ni satu lagi session 3,000 sampai. Tidak berapa jelas. Tak apa jelas pula. Cubaan. Okey, boleh dengar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kena mula balik semula ke? Tak payah kan? Tak payah. Mula balik semula tadi. Jadi mana kata, kalau kita tengok ikhlas ni adalah berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Maknanya itu tak ikhlas. Yang ikhlas ni sebenarnya yang paling dalam lagi adalah, maksudnya adalah kita buat sesuatu. Contoh, kita buat baik dekat suami kita, kita buat baik pada isteri kita, kita buat baik pada anak-anak kita. Kadang-kadang cakap, aku layan suami aku elok-elok, bukannya dapat duit, bukannya dapat gelang, bukan dapat rantai, bukan dapat pergi shopping pun. Dia cakap macam tu. Aku buat baik dengan isteri aku bukannya layan aku baik-baik pun. Maknanya mengharapkan balasan balik semula. Maka apa yang perlu ada? Ikhlas. Aku buat baik kerana Allah. Aku layan suamiku ni ya Allah dengan baik ya Allah, mudah-mudahan adalah kebaikan yang kau akan berikan kepada aku ya Allah. Mengharapkan balasan daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Siapa yang mengharapkan daripada manusia, dia akan rasa kecewa. Dia mengharapkan suami dia romantik, sweet-sweet dengan dia, tapi suaminya tak ubah, umpama batu dan kayu keras. Dia tak ada macam dalam drama swasta tu. Dalam drama pukul 7, you tak ingat kat I ke? You apa? Kan? Benda tu tak ada. Tapi suami nak macam mana? Dah makan belum? Nak makan? Belum? Nak makan apa-apa tak? Nak makan apa cakap lah. Abang pergi beli. Itu lebih baik daripada orang sweet tapi tak keluar duit, menyusahkan aja. Sayang, I rindu kat you, dapat duit, lagi tak guna jantan. Lagi baik daripada suami yang ni, walaupun dia tak cakap, tak zahirkan, tapi perbuatan dia nak sediakan sesuatu. Nak makan apa? Nasi gorengnya. Nasi goreng jantan ke betina? Nasi goreng jantan macam mana? Ada telur. Oh, ada telur.
paling tidak dia belikan sesuatu, paling tidak dia bungkus nasi goreng dan char kway teow kering. Contoh. Ini tak kan romantik aja lebih, tapi tanggungjawab tak jalan. Contoh. Jadi mana kata ikhlas ni bukannya mengharapkan pengiktirafan manusia, tapi mengharapkan pengiktirafan daripada Tuhan semata-mata. Dalam bab perkahwinan kena tahu satu perkara. Ada 3 keadaan yang kita kena ingat. Pertama, tidak ada orang yang boleh bahagia dalam kehidupan melainkan mestilah berasaskan kepada syariat Islam, ikut syariat kalau nak bahagia. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya melainkan ia adalah proses berterusan. Itu sebab ada orang dah 20-30 tahun masih lagi sebut, aku tak faham dengan isteri aku ni, apa dia nak, pening kepala aku. Itu sebab masih ada lagi pasangan yang selepas 20-30 tahun, apalah jantan ni nak, aku masak ni tak sedap, itu tak sedap, ini tak sedap, dulu suka je makan ni tak suka pula. Contoh. Jadi makna kata proses mengenali itu berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan buat perbandingan. Suka orang perempuan kalau dibanding-bandingkan. Saya tengok isteri orang tu cantik betul, pandai dia bergaya, dia pakai tudung kena, awak pakai tudung saji, mana lawa, dia kata contoh. Suka tak orang buat banding? Tak suka. Abang cuba tengok suami si siapa tu, handsome, lawa. Dia pergi dengan ceramah dekat stadium kompleks sukan Keningau tu, handsome gila. Abang tak handsome, handsome je. Kenapa lah abang ni handsome je? Cubalah abang handsome sikit. Tak macam orang tu, marah tak orang lelaki, marah orang lelaki. Walaupun suami kita taklah setampan mana, anggaplah dia tampan. Walaupun isteri taklah cantik sangat, muka memang tak boleh belah, kata orang KL, anggaplah dia boleh belah. Anggaplah dia lawa. Iya, jangan risau. Lawa berapa lama lawa? Cakap dengan saya. Lawa berapa lama lawa? Kahwin masa mula-mula je lawa kadang-kadang kan. Tapi lepas 10 tahun dah bersepah-sepah, merayau muka ni. Orang perempuan kadang berhias nak datang kompleks stadium ni barulah lawa-lawa pakai. Dekat rumah pakai baju binatang. Masalahnya baju binatang tak habis-habis, kelawar. Tu yang suami balik dah terbayang berapa ekor kelawar gini kan. Cuba pakai yang lawa-lawa sikit, cantik-cantik. Jadi dalam perkahwinan ni kena jaga. Pertama, jaga mata. Kedua, jaga hidung. Ketiga, jaga perut. Keempat, jaga telinga. Jaga mata, pakai lawa-lawa. Pakai lawa-lawa. Macam datang kompleks bukan main lagi. Baju ni, tudung, ya Allah, besar tudung tu, tarik, lilit, bawa sini, lempar sini, bawa sini, zap, sepit sini, lepas sini, tarik sini, zap, cucuk sini, pak, tarik, zap. Besar betul tudung tu, buka-buka jadi kenopi. Asyad betul kan. Sebab apa? Sebab nak datang tengok Samsul Debat. Tapi untuk suami, cantik ni nak pakai dekat rumah, orang perempuan kena tanya suami, Abang suka saya pakai baju apa? Dia cakap. Suami pun cakap, abang suka kalau kau tak pakai apa-apa. Abang pun cakap betul-betul ni, janganlah main-main ya. Tak adalah abang gurau aja. Abang suka saya pakai apa? Abang suka kau pakai telekung. Pakai telekung. Dekat rumah sambil masak tu kemar-kemar pakai telekung. Iya. Pakai cantik-cantik. Kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Nampak tak? Wangi-wangian pakai. Nampak suami balik je capai, spray, Baygon spray, Fumakila, Shield Top. Suami masuk rumah, apa bau lain macam ni? Musim denggi bang.
Wangi-wangi, pakai wangi-wangian. Ikut sunnah Nabi, pakai wangi-wangian. Malahan nak dapat pahala sunnah yang lebih lagi adalah pilih wangi-wangian yang terbaik. Macam tu. Kemudian terus jaga apa? Jaga perut. Maksud jaga perut tu bukannya boroi, tak. Jaga perut ni maksudnya suami ni siapkan apa? Siapkan benda-benda supaya isteri boleh masak. Orang perempuan pula siapkan benda, masakkan untuk suami dengan terbaik. Contoh, baru-baru ni ada TV3 nak temuduga saya, nak interview saya tentang isu wanita tak pandai siang ikan. Bergaduh lah, ya Allahu Akbar. Sampai dia cakap apa? Soalan saya pun tak tahu apa-apa. Saya tak tahu apa, saya tak tahu isu ni. Rupanya ada akhirnya semua orang beritahu saya. Isteri saya pun cakap pasal apa? Pasal yang ada isu viral kan. Pasal perempuan ni cara siang ikan pun tak pandai. Sebenarnya kena faham, ni bukan salah perempuan ke lelaki. Lelaki pun bukan semua yang pandai siang ikan. Orang perempuan bukan semua siang ikan. Tapi tanggungjawab tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab bersama. Kalau lelaki itu pandai, pandailah. Kalau kita tak pandai, belajarlah. Termasuk juga isteri. Sebab kalau tengok Nabi je nak, Nabi takkan menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Nampaklah. Jadi tak boleh hukum kerja siang ikan ni kerja perempuan. Siapa cakap? Kan? Siapa cakap? Tak salah kalau sekali-sekala lelaki nak tolong. Kan? Tak salah. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab ni, jaga perut ni adalah bab masak. Siapkan makanan yang halal. Sekarang ni tangan cukup senang masak ni. Zap, Shopee. No. Zap, Food Panda. Sampai aja makanan-makanan sekarang senang betul. Lepas dia tinggal panas kan. Sedap betul awak masak ni. Mestilah. Wahal order. Kan? Tak apa. Dan yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap perkara-perkara yang pasangan kita tak suka. Jangan cakap. Contoh dia cakap kat isteri, kata, kalaulah saya tak kahwin dengan awak, tak tahulah jadi apa hidup awak. Jangan. Orang perempuan pun cakap, kalau tak sebab keluarga saya tolong awak, kat mana awak sekarang? Jangan. Tak baik. Jaga telinga. Jadi apa yang kita nak kejar sekarang dalam hidup kita, ada 3 perkara. Yang pertamanya, kejarlah hidayah, supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat daripada Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Kunci keluarga bahagia ada 5. Yang pertamanya kunci rumah. Yang kedua kunci pejabat. Yang ketiga kunci kereta. Yang keempat kunci syurga. Dan yang kelima kunci spare. Apa maksud yang pertama? Kunci rumah. Sistemkan keluarga kita mengikut sistem Islam. Macam malam ni ramai-ramai datang dengar ceramah agama. Ada orang tu baru first time dengar ceramah agama. Malam ni dia datang sebab kat stadium. Kalau pergi masjid belum tahu lagi dia datang. Ada orang, tapi bukan orang Keningau ni. Ni orang dekat belah-belah Afrika sana. Keningau okey. Ini semua orang masjid ni. Bau kapet masjid dah. Jangan. Jadi bila kita sebutkan sistem keluarga Islam ni, bangun pagi. Bangun pagi sebelum subuh dah kejut isteri, isteri kejut suami. Kadang-kadang ada orang perempuan ni dia bangun, dia lepaskan nyawa dia je. Al-maklumlah subuh awal kat Sabah ni. Dia bangun, dia ambil wuduk, dia dah siap, dia tengok suami dia kat katil. Dia pun solat. Macam dia seorang nak masuk syurga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lepas tu lap muka dia pandang suami dia. Neraka lah orang tua ni, hamba sedap macam.
Suka-suka je. Kejut suami solat sama-sama. Abang, bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah kaedah kejutannya, sudahnya dua-dua tak subuh. Suami pun cakap, kau ni kejut ke mengajak ni? Kejut pagi. Masalahnya kejut susah nak bangun, Ustaz. Jangan kejut macam tu, lembut-lembut macam tu. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. No, tegak Allah, takut aku lah. Yang suami pula bila bangun janganlah basuh-basuh muka tu, ambil wuduk tu dah jadi imam. Anak-anak tengok apalah yang bapa aku ni cakap. Anak-anak kena kejut tahu subuh. Kejut anak-anak biar subuh sama dengan kita. Sebab menurut kajian, kanak-kanak yang berusia 4, 5, 6, 7 tahun ni lebih mudah diajar solat subuh berjemaah berbanding kanak-kanak yang berusia 40 tahun ke atas. Faham? Dah tua bangka, dah payah kejutnya. Kejut, anak-anak pun belakang. Itu ayah ni tidur ngantuk lagi. Allah Akbar. Alhamdulillah. Lepas tu senyap. Anak kat belakang, pahala senyap pula bapak ni. Isteri kat belakang, nama buta orang tua. Langsung isteri je. Walau dah habis Fatihah ni. Cubalah kejut suami itu. Suami ni basuh muka, gosok gigi, mandi, shampoo, segarkan badan, barulah betul. Semua dah bersedia. Wah ya. Lurus rapatkan saf. Standby bapak. Allahu Akbar. Anak kat belakang, hui, ada gema. Sebiji macam speaker kat stadium. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dengar, suamiku. Baru betul. Sampai ayat waladdallin. Semua menangis anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kau main bismillah. Inna a'tainakal kautsar. Itulah surah. Anak dekat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayat surah apa bapaknya akan baca. Tak apa, yang penting sembahyang jemaah. Habis bagi salam, suami baca doa. Ya Allah. Doa suami sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah. Isteri kat belakang nak mati dah bapak pun. Masa doa ni lah suaminya boleh cakap, menzahirkan perasaan. Bahasa Melayu pun apa? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak semua pandang mak dia. Mak dia pandang depan, sibuk aja lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Lung, nombor kau lah Lung.
Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angat. Allah, nama kau pun ada. Lepas tu ayah dia doa, ya Allah, anak sulung kami, harapan keluarga kami, ya Allah. Angah pun pandang. Lalu cakap, dia bakal menduduki SPM tahun ini, ya Allah, berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Long. Angah tanya, kenapa Long? Subjek ambil 9 je. Macam mana nak dapat 12A? Bapaknya pun tak tahu dia ambil berapa subjek. Itu sebabnya kalau kita pernah pergi masjid, surau, kadang-kadang kita dengar imam baca doa, Alhamdulillah, Hamidin, Mazidah, yang yang bagi li jalawat sultani, ya Allah, zubika min sakhati kawanna. Kadang-kadang dia baca doa itu. Pernah tak dengar? Kadang-kadang terdengar, tak dengar. Pernah dengar tak? Tapi kalau suami kita baca doa macam tu dalam bahasa Melayu, hati-hati. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah, pemenangkanlah urusanku untuk, ya Allah, isteri kat belakang kami. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nangis, makbul. Jadi kalau tak dengar sangat, orang perempuan kena tegur. Ya Allah, berikanlah aku, ya Allah. Isteri kat belakang kuat sikit. Tak jelas. Yang tak jelas jangan diaminkan. Orang lelaki kalau nak tegur isteri dalam doa senang. Sebab kalau tegur depan-depan susah, dia kat belakang kita tegur. Faham? Kita bukan takut isteri, tapi isteri menakutkan. Nampak aja lembut. Tadi Ustaz, bukan main lagi. Kat rumah dia buka tudung kembang, pakai mandi. Satu lorong dengan suara. Astaghfirullahalazim. Orang perempuan dia cover line bagus betul kan? Iya, terangkat-rangkap nikop marah kan? Tak ada. Tu saya kata tadi dalam doa tegur, ya Allah, nak tegur isteri ni, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kat belakang bahaya. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut kat tu. Menyaut, tetap menyaut. Aduh. Ingat sistemkan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga dia senang ke? Yang pertama, solat sama-sama. Tu saya dah ajar tadi. Kedua, tidur sama-sama. Ini masalah banyak kan. Yang muda-muda saya tak risau. Yang dah meningkat usia ni, pakai tidur luar, nyamak aja. Tui. Suami datang dekat, letak tangan kapur, nak mati kau tuan. Jangan macam itu. Kesian. Saya banyak dapat aduan orang perempuan tidak melayan suaminya. Kesian. Suami nampak garang ni luar. Waalaikumsalam. Dalam bilik macam minta sedekah. Dalam bilik tolong. Apa pasal kau gelak? Betul tak? Orang perempuan pula, nantilah, besoklah, penat lah, nak matilah. Apa benda? Tengok, saya tepuk tangan orang lelaki, mana betul. Orang perempuan nak pahala lebih, belum minta dia dah bagi. Budak kau gelak apa pasal? Risau pula. Lain kali yang bawa budak-budak ni datang. Tak apalah, dia tak apa-apa faham tu. Tak apa kan? Suami ni kadang saya penatlah mesyuarat lah, itulah inilah. Jangan. Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami kata on tak on. Faham? Tahu? Iya.
Betul, besar pahalanya layan suami. Layan suami baik-baik. Pakai pakaian yang terbaik. Tahu? Contohnya lah, hari Rabu pakai baju ikut bentuk badan perempuan. Walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motosikal terlajak sampai ke parit, salah rumah ke? Kan? Hari Khamis pakai bikini. Lepas tu pakai kain batik ikat tepi. Dalam rumah, jangan kat luar rumah, dalam rumah. Hari Jumaat pakai jaring. Jaring terus nampak ke dalam. Contohnya hari ni hari apa? Jumaat. Jadi lelaki dia bincang sama dia. Hari ni hari apa? Jumaat. Oh, tak boleh lambat ni. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu dah. Pakai pakaian yang terbaik. Faham? Iya. Tidur sama-sama. Ingat tu. Tidur sama-sama. Kadang-kadang apalah salah, dah tua-tua 50, 60 tahun, tidurlah sama-sama. Tak tahan Ustaz. Kenapa lah tak tahan? Berbual masa tidur. Kena tak? Kena tak? Apa? Main nombor jantan ni. Kan? Kadang dia tidur berdengkur kuat. Biasalah, orang lelaki ni tidur berdengkur. Tanya orang lelaki, dia tak dengar. Masa dia tidur tu, dia tak dengar bunyi dengkur. Cuma kadang-kadang dia terpenyat sendiri. Hui, nasib baik tak ada orang dengar, dia kata. Kan? Iya. Tidur, dia ada macam-macam bunyi tau, dengkur. Ada yang bunyi mengunyah. Yang bini cakap apa pula, lain kunyah orang tua ni. Ada bunyi ngasah gigi, krik krik krik. Ada bunyi sombong kapal. Sampai pagi. Esok bini pun tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada yang bunyi vibrate handphone. Itu bunyi paling banyak. Dia tu penat tu, tapi yang lagi penat pada tu dia ada bunyi sikit kat ujung. Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia sikit. Orang perempuan pernah tak dia tak boleh tidur sebab suami berdengkur sampai dia duduk tengok suami ni? Pernah tak? Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni bang? Yang paling teruk tu dia sampai dekat chorus tu. Dia sampai dekat chorus tu, dia macam tercekik tu. Senyap terus. Letak kat hidung, tak bunyi lah. Ya, hidup lagi tak orang tu ni? Hidup lagi. Kan? Tapi ada seorang makcik ni kata apa? Sekarang makcik dah tak dengar dah bunyi dengkuran pakcik kamu. Barulah makcik sedar yang pakcik kamu dah tak ada. Suami kita dah tak ada, kita akan merindui dengkuran suami kita. Jadi mulai hari ni orang perempuan, kalau dengar suami berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bab. Macam tu. Faham? Tidur sama-sama.
Dah tua dah ustaz, tak payahlah tidur sama. Nanti kalau jadi apa-apa nanti, la ilaha illallah. Suami kita dah umur 60 tahun, suami 65 tahun. Apa salahnya? Tiba-tiba mengandung lagi. Apa salahnya? Tuhan bagi rezeki. Kan? Tidur sama-sama. Ketiga apa? Ketiga makan sama-sama. Macam tadi saya nampak ramai yang duduk. Bukan main sedap ni kalau kau duduk sambil makan tengok ceramah je. Kau ingat ni wayang ke apa? Seorang mengunyah macam je beria. Makin aku pandang makin kau gelap, makin kau telan. Nak lah orang geram tengoknya lah. Tapi tak apalah, support orang berniaga. Dekat mana dia buka berniaga tadi? Nanti balik, nanti singgah jangan tak singgah. Jangan terus balik je, at least support. Kawan tu tengah penuh harapan berniaga. Saya saja sebut ni, manalah tahu saya dapat free pula. Tak adalah, saja je. Makan sama-sama. Sebab ramai yang tak tahu bila kita makan sama-sama. Macam contoh anak minta lauk, anak minta air, anak minta apa-apa, kita serahkan anak kita, beri pada anak kita, kita akan dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Ramai tak tahu. Makan sama-sama. Lepas tu bila makan sama, tolonglah letak jauh-jauh handphone. Ini belum apa-apa, ambil gambar. Alhamdulillah, rezeki hari ini. Semua nak tunjuk dekat orang, tak perlu. Makan sama-sama. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, naik motosikal round seluruh Keningau. Seluruh Keningau round. Sambil naik motor tu suami nyanyi, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri katakan, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat ujung roundabout tu, tap tayar bocor. Turun. Suami dia marah, kau lah BLM. Apa BLM? Berat lebih muatan. Turunlah. Kenapa pula turun? Kita tolak motosikal ni sama. Kedai dah tengah malam, kedai dah tutup. Tolak tolak. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km macam. Tolak punya penat. So isteri dah panas, buka helmet. Pegang helmet. Jauhnya jalan. Penat, buka pula tudung. Rambut kembang, bawa kanan baju-baju. Sampai dekat taman perumahan balik kampung ni, jiran-jiran semua nampak, semua tutup tingkap. Tutup tingkap. Esok pagi jiran pun tanya suaminya, "Man, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu?" "Ya, aku yang tolak motosikal tu." "Kenapa?" "Kau hati-hati, Man." "Kenapa pula?" "Aku tengok ada lembaga ikut kau dekat belakang." "Itu bukan lembaga, itu isteri aku." Jalan sama-sama. Yang pertama saya kata tadi, sistemkan rumah kita ikut sistem Islam. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Ini nak pesan pada semua. Malam ni saya nak tanya, terang saya tanya, ada tak rasa bahagia malam ni? Ada tak rasa bahagia malam ni? Ada, Alhamdulillah. Yang atas ada tak rasa bahagia malam ni? Yang bawah juga yang jawab. Aku tanya yang atas. Yang atas ada bahagia tak malam ni? Belah sana bahagia tak malam ni? Bagus. Ada rasa bahagia. Tak perlu ada duit banyak nak bahagia. Tak perlu. Tu sebab malam ni, tapi saya nak bagi tahu, nak tak rahsia duit banyak? Nak tak rahsia nak rezeki murah? Nak tak? Kalau nak, mesti buat. Dia masalahnya bila saya cakap, kadang-kadang bila kita cakap tak buat. Percaya cakap saya, sebab saya dah buat tu, sebab saya tahu macam mana cara nak dapat duit banyak. Satu je, modal kena keluar. Mula-mula dah muka berubah. Keluar modal pula. Dengar. Kita nak kaya tapi modal tak nak keluar. Apa modal dia? Modal dia malam ni tabung lalu, jangan buat tak tahu. Itu je modal dia.
Sebab malam ni kita support, kita masuk niat ikhlas. Dan satu lagi Nabi pesan apa? Nabi pesan kalau kamu nak dimurahkan rezeki kamu, jangan lupa buat dua perkara. Nabi pesan apa dia? Pertama, jangan tinggal solat subuh, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, Nabi pesan jangan tinggal sedekah subuh. Nabi tak sebut mesti letak 10,000. Nabi tak kata letak 1,000. Nabi tak kata letak 100. Nabi tak kata letak RM50. Kita letak RM1. Kita transfer online sebelum subuh. Kita buat. Percaya cakap saya. Demi Allah, saya telah merasainya. Bila kita teruskan sedekah, insya-Allah Allah akan bagi banyak lagi kat kita. Buat. Jangan lupa tu. Mesti buat. Tabung kat mana sekarang? Mana tabung? Mana tabung? Janganlah sorok tabung tu. Tu dah belum berjalan dah tabung tu. Bagi. Jangan tak bagi. Belah lelaki mana? Tengah perempuannya. Di atas. Yang bawah ni, jauh kutip yang bawah ni. Yang bawah ni tengah tak sabar, dah keluar duitnya dah. Cepat. Kalau tak ada duit tak apa. Tak ada RM1 bagi RM20. Tak ada RM20 bagi RM50. Tak ada, jangan risau. Orang perempuan lurutkan gelang rantai mana yang ada tu, masukkan dalam. Kalau tak ada pun tak apa, masukkan handphone tu. Tahulah kita format kat kedai Cina besok dapat berapa. Bagi malam ni kita nak pecah rekod. Saya nak dengar pagi esok penganjur telefon saya. Samsul Debat, kutipan kita pada malam tadi adalah sebanyak begini. Boleh kita datang lagi, kita buat 3 Samsul. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Macam tu kita nak. Walaupun bagi RM1 tak apa, jangan tak bagi. Transfer, minta nombor akaun, garang sikit, bagi nombor akaun ni, transfer terus. Tapi kalau sebelum subuh transfer, pastikan mata segar tau. Takut tersalah transfer. RM1. Sekali dah transfer, send, confirm, zap, tengok RM1,000. Hui, RM1,000. Datang balik jumpa penganjur, tolonglah saya tersilap sedekah. Mana ada orang silap sedekah? Macam tu. Mana sistem ni, bila kata tadi jangan nak kejar kaya, saya pesan tadi, maknanya bila kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Sebab Nabi Muhammad SAW beritahu apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Kejar kaya sampai bila-bila pun kita tak akan dapat. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Duit 10 juta sebelah kanan, kereta besar, rumah besar, tetapi kita diberikan penyakit kronik kepada kita, menyebabkan kita kadang-kadang tak sempat nak menikmati duit yang kita ada. Malam ni kita mungkin tak kaya, kita mungkin tak sekaya orang lain, tapi kita boleh makan segala makanan yang ada kat gerai. Betul? Ada orang tak boleh kencing manis, potong kaki. Tak boleh darah tinggi, saya makan ni mati terus. Tak boleh jantung saya dah beralih ni, tak boleh makan. Macam-macam. Tapi kita malam ni boleh makan dalam, makan dengan penuh berselera depan penceramah pula tu. Dengan penuh confident, kelop makan. Aku cakap kau tengok persembahan konsert apa? Tak apalah, makanlah, teruskan. Saya tak cemburu, makanlah. Dan begitu juga Nabi pesan apa? Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Kita kerja tukang kebun, kita kerja nelayan, kita kerja berkebun, bertani. Gaji tak seberapa, tapi berkat yang kita cerita awal tadi, walaupun sikit tapi berkembang. Itu yang mustahak. Kita tak dapat menilai, duit tak berapa banyak, tapi anak ramai, tapi 10 anak kita berjaya dalam akademik. Kita ada 3 orang anak, mungkin tak berjaya akademik, tapi semuanya anak-anak yang soleh-solehah, mendengar cakap kedua ibu bapanya dengan baik. Sesungguhnya itulah yang membahagiakan. Nampak? Itu kunci pejabat, cari rezeki yang halal.
Ingat, bahagia, dengar ayat Samsul Bat beritahu malam ni. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada. Dengar ni. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kita mungkin dah tak ada ayah, kita ada ibu. Sikap kita kepada ibu kita itu yang akan membahagiakan kita. Bukannya berapa banyak duit kita boleh bagi kat ibu bapa kita. Ada seorang anak, dia dapat duit daripada ayahnya. Ayahnya pergi meeting. Dia dapat duit pada ayahnya. Ayahnya pergi luar negara, seminggu baru balik. Dapat duit daripada ayahnya. Ayahnya pergi ke Filipina untuk mesyuarat kerja. Satu pagi, setelah 2 tahun berlaku macam ni, satu pagi tu anaknya bagi tahu, ayah, apa halnya? Ayah nampak tak ni dalam tabung ni? Dalam ni ada RM256. Kenapa? Ayah ambil lah duit ni. Kenapa pula? Saya nak bayar ayah supaya ayah spend masa dengan saya hari ni. Bayangkan, apabila duit dan material menjadi ukuran, maka anaknya memahami bahawa adakah dia perlu bayar sesuatu supaya ayahnya boleh menghabiskan masa bersama. Itu sebabnya kita kena faham, bukan duit yang menentukan kebahagiaan, tapi sikap kita yang akan menentukan bahagia itu, walaupun kita tidak berduit. Ingat tu. Saya bukan kata macam tu tak payahlah kita berusaha. Tak, kita kena usaha dalam hidup kita. Manjadda wajada. Janji orang Arab, siapa yang berusaha pasti berjaya. Itu dia. Itu dari aspek. Kemudian Nabi juga pesan, orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi mana belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang kedua. Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah kunci kereta. Macam mana pula? Hala 7 pemanduan bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni bawa anak-anak dengan ceramah. Kuncinya betul lah tu, arah kunci kereta tu betul. Setiap hari bawa anak pergi ke masjid dengan kuliah-kuliah agama. Hala 7-nya betul. Kadang-kadang saya nak anak saya jadi anak yang soleh-solehah. Seawal umur anak saya 7 tahun, saya dah didik anak saya masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Pertandingan menyanyi pula anak tu masuk. Ajarlah anak tu masuk pertandingan-pertandingan di masjid. Pertandingan apa? Pertandingan berzanji, marhaban, azan, contoh. Ajar anak itu. Seterusnya, yang keempat, kunci syurga. Macam saya katakan tadi, kunci syurga ni nak masuk satu je kunci je, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah sebanyak-banyaknya. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Ibadah, solat sama-sama, mengaji sama-sama. Ni diam tak diam, tahun depan bulan 1 bulan 2 dah puasa. Berpuasa bersama-sama. Latih anak-anak kita puasa. Dan ayahanda yang masih lagi tak puasa, tolonglah berubah. Kan? Bukannya makin lama makin muda, makin lama makin tua. Malu dengan budak-budak. Budak-budak pun boleh puasa. Ini dia baru pukul 8 pagi dah Allah malaka sumna. Allahumma laka sumna, Allahumma laka sumna. Kan? Belum apa-apa dah berbuka puasa. Jangan, jaga ibadah sama-sama. Dan yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci. Sebagai mak ayah ada satu kunci, anak ada kunci. Maknanya ada peranan masing-masing. Sila mainkan peranan masing-masing. Suami tak boleh salah. Ini kerja awak, awak orang perempuan, salah. Ini kerja awak, awak suami, salah. Ini adalah usaha sama, kerja sama. Bila sebut institusi keluarga, maksud dia struktur mekanisme menjalankan kerjasama antara fungsi bagi menjalankan fungsi-fungsi dalam organisasi. Maksudnya semua orang kena jalankan fungsi, baru nama dia institusi keluarga.
Kalau ada suami tak berfungsi, suami tak bekerja, pemalas, duduk je dekat rumah, dia tak jadi institusi keluarga, dia jadi ahli keluarga saja, menyusahkan orang. Ada tak menambah, tak ada tak mengurangi. Jadi itu sebabnya nak bahagia dalam keluarga ni kena ada kelima-lima ni. Kunci rumah, sistemkan ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci syurga, beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga kunci spare, mainkan peranan masing-masing. Saya ada bentang paper di Setiawan, Perak pada beberapa bulan lepas. Cabaran rumah tangga pada hari ini. Cabaran rumah tangga hari ini bukan sikit-sikit. Dengan adanya media sosial, rumah tangga semakin tercabar. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkan sekarang. Tahun lepas rekodnya, hari ni kahwin, esok cerai. 24 jam. Yang terbaru, dalam majlis perkahwinan tu, dalam majlis akad nikah tu, lelaki tu tengah nak baca lafaz taklid, suami ni terdengar keluarga pengantin perempuan sebut, hantaran tak cukup 1,000. Langsung dia ceraikan isterinya dengan talak 3 depan semua orang dalam majlis yang sama. Jadi kalau nak pecah rekod ni, lepas akad nikah cerai terus. Tapi bukan maksud saya nak suruh, bukan, nak tunjukkan macam itulah dahsyatnya sekarang sistem ni. Itu sebabnya hati-hati. Kalau nak kahwin ni biarlah kerana apa? Allah. Kadang-kadang bila kadi tanya kenapa nak kahwin, mak suruh, mak bising, mak memang bising. Masa bila lah mak tak bising? Satu Malaysia mak bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak mengandung? Nak mengandung bila nak beranak? Ya Allah, salah pula. Tunggulah mak 9 bulan. Dah beranak, laki je anak kau. Salah pula anak laki. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Dah salah pula beranak. Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dengan saya je belum kahwin. Yang seorang tanya kenapa nak kahwin? Umur dah banyak nak, bila lagi nak kahwin? Seorang kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa yang lelaki jawab, kenapa kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Yang faham tak faham sudah. Tapi tak, orang lelaki ni tak ada cakap je. Kalau dia gelak tu cakap gelak aja, beraninya tak ada, kan? Tapi insya-Allah apa pun jaga. Dan begitu juga Nabi pesan. Ada satu hadis yang menarik perhatian saya dalam bab keluarga, pembinaan keluarga bahagia. Nabi juga sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi pesan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Macam tu juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga jangan asyik-asyik komplain. Saya semenjak kahwin dengan awak, saya tak dapat itu pun, saya tak dapat ini, saya dapat ini, saya tak dapat ini. Tapi apa yang kita dapat, kadang kita lupa nak sebut. Yang kita tak dapat kita besar-besarkan. 10 perkara yang kita nak, Allah dah bagi 7 dekat kita. Kita bising 3 yang kita tak dapat. Jangan dibimbangi sebab kita bising yang 3, 7 lagi Allah tarik daripada kita. Jangan. Itu sebabnya belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Dalam rumah tangga beri kasih sayang. Macam lelaki nak bagi nafkah, bagi duit, bagi kebahagiaan, bagi kesenangan, bagi kegembiraan. Dan kalau ada masanya suami sedih, isteri pujuklah hati suami. Bila ada keadaan isterinya merajuk, pujuklah isteri. Senangkan hati dia. Berikanlah dia senyuman. Jadikanlah dia tersenyum. InsyaAllah mudah-mudahan kita berbahagia dengan apa yang kita usahakan. Niat kita apa? Kerana Allah. Ada satu orang ni, isteri dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Setiap hari
Semenjak isteri dia meninggal, dah masuk 3 ke 4 bulan dah. Setiap petang dia pergi ke kubur isteri dia, siram kubur isteri dia. Sayang betul dia kat isteri dia. Saya pun tanya, sayang betul abang kat isteri abang? Hari-hari dah saya nampak abang pergi kubur. Dia kata bukan apa. Isteri saya dah pesan, jangan kahwin lain selagi tak tumbuh rumput kat kubur. Itu yang hari-hari dia siram kubur tu. Aku ingat dia sayang, tak tumbuh-tumbuh rumputnya. Apa hal entah, tak mau jadi pula. Lalang keliling penuh kat kubur tu tak naik-naik. Tu yang hari-hari siram. Tak adalah. Tapi bukan semua lelaki macam tu. Kalau tengok muka orang Keningau ni, inilah lelaki yang paling setia dalam Malaysia. Kalau yang tepuk tu jangan percaya. Dia yang dia mau tak tahu dah, itu insya-Allah. Yang tepuk tu bersungguh dia. Kan, tak adalah. Insya-Allah saling jaga menjagai. Boleh ke tak? Boleh. Kita semua nak kejar bahagia, jangan kejar kaya, kejar bahagia. Kaya tu kena datang sendiri. Kaya anak, kaya ketawa, ya, gembira, sampai lebar-lebar badannya gelak, kenapa panggil gelak betul, ya, gembira. Carilah jalan, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini berbahagia. Saya doakan yang hadir pada hari ini diberikan ketenangan di dalam keluarganya. Saya doakan yang hadir pada malam ini diberikan kegembiraan berterusan. Saya doakan yang ada dekat dalam stadium yang hadir pada malam ini diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya doakan yang hadir pada malam ini, di mana yang belum dapat zuriat diberikan zuriat oleh Allah Ta'ala. Mana yang diberikan zuriat yang baik-baik oleh Allah Ta'ala. Jadikan anak-anak yang soleh-solehah yang dapat mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapanya. Dan saya doakan masyarakat Keningau akan terus sejahtera, aman, makmur, sentosa berada di bumi Keningau yang bertuah ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Sebab saya faham yang datang ni nak dengar ceramah ni dalam berapa persen saja. Yang kebanyakannya nak selfie. Nasiblah siapa yang dapatlah ya. Siapa yang tak dapat tu sabar, banyak pandai-pandai lah. Jangan tanya nak ambil gambar boleh, nak ambil tak, tekan aja. Mereka tanya, Ustaz ambil gambar boleh? Tentu saya dah sampai dalam kereta dah. Nak tekan aja. Saya malam ni okey je. Gambar tegak RM50, gambar rebah RM150. Tak ada lah. Mana ada saja je. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang paling penting macam saya pesan tadi, doa banyak-banyak, minta kepada Allah beri kebahagiaan kepada kita. Jangan kejar kaya. Ni saya pesan betul-betul ni. Kita kejar, ya Allah bagilah aku kaya, bagi. Dapat kekayaan tapi rumah tangga perak-perada buat apa? Bagilah aku bahagia ya Allah, bagilah aku bahagia ya Allah. Kejarlah kebahagiaan. Hidup kita kat dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia ni. Jadi kejarlah kebahagiaan dengan sebaik-baiknya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Dan begitu juga cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mereka tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik. Pihak penganjur menyebut pada hari ini rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu kecil kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.